Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam wawasan kemakmuran bersama 2030. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam pendidikan negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Hashtag JPN Melaka jenama kerajaan nombor 1. Yang saya hormati penceramah kita pada hari ini, Cikgu Ammar bin Zainal, yang berusaha rakan-rakan setugas di sektor sumber teknologi pendidikan sekiranya ada bersama di talian, rakan-rakan penolong pegawai unit sumber teknologi pendidikan, PPD, Alor Gajah, Jasin dan juga Melaka Tengah, dan guru-guru admin Delima serta guru-guru yang sudi meluangkan masa bersama-sama dalam bengkel kita hari ini. Pada hari ini kita bertemu lagi untuk bengkel asas pelantar pembelajaran Delima KPM siri 7, maknanya kali ke-7 untuk tahun 2022. Dan seperti yang saya maklumkan, kita ada 12 siri yang mempunyai tajuk yang berbeza-beza, dan pada hari ini kita akan mengikuti bengkel yang bertajuk More Awesome with Google Slides. Maknanya saya harapkan selepas bengkel ni kita sama-sama jadi lebih hebat lah. Jadi guru yang lebih hebat, lebih hebat untuk murid-murid kita, untuk kemenjadian murid-murid kita. Kita lebih hebat menggunakan Google Slide lah. Kita gunakan apa yang diberi, yang disediakan, dan aplikasi ni pun kita boleh gunakan secara percuma. Jadi kita manfaatkan sepenuhnya untuk kemudahan kita, untuk memudahkan kerja-kerja kita, tak kiralah cikgu ataupun saya sendiri sebagai pegawai. Dan kita tunjuk ajar murid-murid kita, dengan ilmu yang kita ada, kita tunjuk ajar, kita bagi peluang kepada murid kita untuk gunakan supaya murid kita bersedia dengan teknologi terkini, dan akhirnya dia akan menyumbang kepada kemenjadian murid lah. Ingat apa yang kita lakukan setiap hari dalam tugas kita ingat akhirnya kita tengok, kita fokuskan kepada kemenjadian murid, sebab itu fokus utama kita dalam dunia pendidikan. Tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan dulu sedikit. Saya perkenalkan sedikit latar belakang Cikgu Ammar. Cikgu Ammar bin Zainal dari SK Batu Berendam 2. Cikgu yang hebat ni mempunyai pengalaman mengajar selama 8 tahun. Telah 8 tahun berkhidmat, dan beliau merupakan Google Certified Educator Level 1. Beliau juga hebat dalam Microsoft, di mana beliau mempunyai sijil Microsoft Innovative Educator, dan juga mempunyai sijil dalam Open Source Educator. Nampak? Cikgu Ammar ni memang banyak ilmu dia. Dan Cikgu Ammar di sekolah dia mengajar subjek RBT, reka bentuk teknologi, pendidikan jasmani dan bahasa Melayu. Pendek kata Cikgu Ammar ni serba boleh lah. Serba boleh sebab subjek dia pun saya tengok bukan calang-calang, RBT, teknikal. Kemudian PJ, pergi fizikal pula. Melibatkan kinestetik. Kemudian bahasa Melayu, bahasa. Maknanya orang kata all-rounder. Tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Cikgu Ammar, Cikgu Ammar untuk berkongsi pengetahuan yang beliau ada untuk kita sama-sama manfaatkan dalam dunia pendidikan kita. Cikgu Ammar, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua rakan-rakan sejawat. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, khususnya SSTP, memberi peluang kepada saya dan juga memberi platform kepada saya untuk menerangkan serba sedikit berkaitan dengan teknologi semasa
yang kebiasaannya yang kita tahu, kita banyak menggunakan secara offline. Terima kasih kepada JPN, SSTP khususnya dan juga pegawai-pegawai di daerah Melaka Tengah, Jasin dan Luar Gajah. Tanpa diorang ni saya tak ada platform untuk menjadi jurulatih. Selepas Puan Suhaila naik, ini inisiatif dia untuk memberi peluang kepada jurulatih-jurulatih yang sedia ada untuk mengambil tajuk dan seterusnya menjadi penceramah. Terima kasih banyak Puan. Terima kasih sekali lagi. Baik, sebelum kita bermula, suka kiranya saya rasa okey, baik. Nak maklum, Google Slide ni dia antara satu alternatif yang lain untuk Microsoft PowerPoint. Saya yakin dan percaya hampir keseluruhan guru di Malaysia ni dia dah mahir ataupun dia dah tahu macam mana nak pakai PowerPoint. Jadi untuk Google Slide ni, dia tak jauh beza, cuma dia ada beberapa perkara yang lebih dan ada beberapa perkara yang kurang. Biasalah tu kan. Baik. Jadi saya share screen dulu. Okey, baik. Ini paparan yang semua guru yang menggunakan ID 5 akan dapat. Paparan di mana keseluruhan aplikasi yang disediakan oleh Google yang kita akan dapat. Jadi daripada sini lebih mudah lah kalau kita nak cari. So tak perlu lagi menggunakan, kalau dulu paparan ni tak ada, kita akan gunakan 9 titik atas sebelah kanan. Sekarang dah tak ada 9 titik tu, dikeluarkan dalam bentuk paparan yang begini. Lebih mudah. Pada saya lebih mudah lah sebenarnya sebab dah keluar semua dalam ni kan. Jadi hari ni kita akan saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan Google Slide. Google Slide Okay, bila tekan Google Slide dia akan terus keluar macam ni. Semua sama. Yang bawah ni berbeza lah. Yang atas ni akan sama. Okay, yang atas ni pilihan untuk template. Dia dah siapkan template apa yang kita nak pakai. Book report, field trip, flashcard, science project. Kalau tekan atas sebelah kanan tadi tu ni template gallery ni, tekan ada lagi macam-macam. Ini yang rakan-rakan kita dah kongsi. Cikgu-cikgu daripada sekolah lain ni dia dah kongsikan dia punya template ni. Nampak tu? Macam-macam lah. Ataupun kita dia ada dua di sini, MOE ataupun general. General ni yang asas yang daripada Google sendiri. Google sendiri dah sediakan. Itulah dia. Boleh tengok agak-agak kita nak pakai template apa. Lesson plan. Lesson plan pun ada. Dan selainnya. Okay, baik. Yang bawah ni, apa Google Slide yang telah kita buat. Dia akan disimpan di dalam Google Drive lah. Untuk makluman je cikgu. Kita buat di Google Slide. Tapi segala bahan tu akan disimpan di dalam Google Drive. Untuk makluman juga, Google Drive melalui ID D5 tak ada storage. Dia tak ada sebarang storage. Dia tak ada sebarang limit storage ataupun storan terhad. Dia tak ada storan terhad. Berbanding dengan kalau kita guna yang personal. Kalau yang personal, dia ada storan. Cikgu nampak dia ada storan yang berbeza-beza. 17 gig. Kebiasaannya ialah 15 gig cikgu Secara umum dia 15 gig. Ini 17 gig ni sebab dapat Google bagi cuma 2 gig. Tapi kalau untuk D5 tak ada. Dia tiada limit. Jadi cikgu boleh isilah pelbagai apa yang cikgu nak dalam ni. Ni macam contoh saya punya rekod transit ke dan sebagainya lah, Google Form, RPT dan sebagainya. Jadi nak adjust apa-apa daripada rekod transit, daripada telefon bimbit pun boleh. Okay, baik. Kita kembali ke Google Slide cikgu. Bawah ni saya dah terangkan apa yang kita nak pernah buat. Dia akan disimpan di bawah ni. Macam-macam lah. Okay, andai kata kita nak mulakan
penggunaan Google Slide tanpa sebarang template. Kita ambil yang blank ni lah, atas sebelah kiri ni blank. Okay, dia akan terus keluar macam ni. Ni template umum dia cikgu. Semua dia akan keluar macam ni lah, template umum dia. Okay, di sebelah kanan ni kita boleh pilih tema. Apa yang kita rasa nak cantik, ataupun kita boleh import. Import ni maksudnya kita nak letak masuk gambar, kita nak masuk tema yang lain. Contoh kita nak cerita pasal haiwan, so kita cari tema yang berkaitan dengan alam. Contoh import theme daripada presentation sedia ada, ataupun kita upload yang baru. Yang upload yang baru ni kita carilah gambar ke contoh macam ni. Setelah kita ambil gambar ni, lalu kita upload file. Dia tulis tak supported. Kenapa tak supported? Sebab untuk tema, untuk theme, dia ada beberapa jenis format sahaja yang perlu digunakan. Kalau gambar tu dia tak boleh untuk semua kan. Jadi untuk Google Slide ni kebiasaannya yang kita akan pakai tema dia yang menggunakan, sekejap. Saya ambil balik apa nama dia. Okey, dah jumpa. Baik, kebiasaannya kalau tema, saya akan biasa cari tema di sini je. Laman web ni, slidesgo.com theme. Dalam ni ada macam-macam cikgu. Carilah tema apa yang cikgu berkenan nak pakai. Ada macam-macam dalam ni. So gunakan tema tu, download. Lepas tu konsep yang sama, import theme, upload file yang cikgu dah download tadi. So cubalah satu. Google Slide. Okay. Copy. Okay. Tu. Dah keluar? Ni tadi cikgu. Ini tema dia. Dia dah siapkan lah kalau kita nak buat dalam bentuk macam ni kan. So lepas tu kita boleh tukar apa yang berada gambar belakang ni. Nampak macam serabut kan. Okay, delete lah satu. Di laman web ni cikgu. Di laman web ni saya kejap. Saya letak di cek. Boleh bookmark lah kalau cikgu nak bookmark. Yang biasa saya cari tema melalui ni. Carilah tema kat sini, apa yang cikgu nak cari. Macam ni ada nature kan. Tekan je nanti dia akan keluar macam ni. Dan benda ni boleh diubah sesuai lah mengikut apa yang kita nak sampaikan. Okay, baik. Kita kembali kepada tema yang kosong. Okay, baik. Kalau kita dah pilih tema, so di sebelah kanan ni boleh pangkah je lah, closekan je. Jadi saya akan terangkan sikit cikgu fitur-fitur yang ada yang cikgu nampak ni, keseluruhan ni yang cikgu nampak daripada ujung ke ujung, fitur-fitur yang ada. Baik, atas sebelah kiri ialah dia punya ikon Google Slide tu sendiri. Sebelah dia tu, ini tajuk. Cikgu kena letak tajuk. Contoh tajuk. Tajuk ni lah, letak satu tajuk. Dia akan automatic save. Macam mana nak automatic, macam mana nak tahu dia dah automatic save? Ni cikgu. Lambang ni. Lambang awan bertanda betul, bertanda right. Boleh tekan. Cuma dia beritahu document is not ready for online use, offline use. So waktu offline kita tak boleh buka lah. Jadi saya terangkan macam mana waktu offline pun kita boleh tengok Google Slide ni. Baik. Fitur yang seterusnya, file. Dekat file ni dia ada share. Okay, dia ada share. Yang share ni maksudnya perkongsian. Kita nak berkongsi Google Slide kita dengan siapa? Dia akan keluar macam ni. So sama ada satu atau dua orang.
terlalu ramai, cikgu boleh gunakan email ataupun cikgu nak terus gunakan pautan, link. Cikgu ubah di sini, siapa yang guna ID dia 5 je boleh tengok, ataupun siapa sahaja yang ada link untuk Google Slide ni semua boleh tengok. Okay, andai katalah kita nak menjadikan orang tu sebagai editor tu, yang boleh edit kan kita punya Google Slide, mungkin ada yang salah atau salah ejaan dan sebagainya. Cikgu ubah di bahagian viewer ni, cikgu tukar dia menjadi editor. So siapa sahaja yang ada link ni dia boleh edit, sama ada kesalahan bahasa ke, kesalahan susunan slide tu ke sendiri, editor. Kalau cikgu sekadar letak dia viewer, dia sekadar boleh tengok sahaja. Contoh dia macam ni. Contoh dia ini ialah daripada PPD Melaka Tengah. Cikgu tengok sini, dia ada tulis view only. So maknanya boleh tengok sahaja tu. Cikgu tak boleh nak tekan, nak adjust apa tak boleh. Copy boleh, tapi cikgu tak boleh ubah apa-apa. Dia restrict, dia terhadkan di bahagian sini lah, view only tadi tu, viewer. Kalau editor, maksudnya dia boleh edit. Kalau commenter, dia hanya boleh komen sahaja tanpa boleh edit. Contoh, anak murid nak bagi pada cikgu, cikgu nak komen sahaja, so minta dia letak tu sebagai komentar. Lagi pun saya akan terangkan bahagian di bahagian mana komentar tu akan berada. Okey, selesai yang ni, bahagian share. Seterusnya approval. Approval ni benda baru. Tapi kalau kita make a copy boleh edit tak? Kalau okey cikgu, kalau kita make a copy daripada slide yang asal, lepas tu kita klik kanan kan, make a copy, dia punya pautan untuk kongsi tu kena buat balik semula cikgu. Bahagian share ni kena buat balik semula. Contoh, katalah ni kan. So pada bahagian share ni private kan. So saya tukar dia macam ni. Okay, done. Lepas tu copykan dia. Sorry, 3 traffic light ni. Allah, pula situ macam ni. Make a copy. Okay, make copy, entire presentation. Simpan kat mana, copy comment. Ni cikgu kat sini tadi. Share it with the same people. So kalau cikgu tick yang ni, dia akan share pada orang yang sama yang tadi tu. Kalau cikgu tak tick, cikgu kena repeat balik. Maksudnya kena ubah suai semula untuk bahagian perkongsian tadi. So kat sini, pada bahagian ni. Yang ni pun baru lagi ni. Sebelum ni kena buat secara manual melalui yang kat belakang ni kan. So bila tekan copy off ni, cikgu boleh pilih share it with the same people, make a copy. So dia akan share. Atas kanan ni akan berubah. Sama macam tadi. Anyone with the link. Yang ni pun sama. Anyone with the link. Sebab tadi cikgu dah tick share with the same people. Cikgu minta maaf cikgu, saya sengau sikit lah, dah 2 hari tak berapa sihat. Minta maaf sangat, ikutlah kan terdengar salah bahasa ni kan. Minta maaf sangat. Okey cikgu siapa tadi? Cikgu Ahmad Fazli menjawab. InsyaAllah menjawab Okey, baik. Kita seterusnya. Baik, file, approval ni pun baru lagi. Approval ni macam chop. Chop, request approval, make a request. Kita nak siapa approve. Contoh biasanya daripada pelajar kepada guru lah. Okay, cikgu saya nak approval, betul tak yang saya buat Google Slide ni? So kat sini lah, add approval tu, kita masukkan email. Masukkan katalah murid kepada guru, so murid tu kena masukkan email guru tersebut lah. So message ni tak isi tak apa, due date
allow approval to edit allow approvers to edit this file. Kalau kita nak suruh siapa yang mengesahkan tu boleh edit lah. Lepas tu lock file before sending approval request. Maksudnya bila kita dah lock file ni, file tersebut dah tak boleh diubah. File tersebut dah tak boleh diubah sehingga telah di-approve, telah disahkan, baru kita boleh tengok balik file tu sama ada perlu diubah ataupun tak perlu diubah. Satu lagi, edit during the approval process, we reset any recorded approval. So maksudnya dalam tempoh masa, dia ada due date ni kan, katalah kita letak dia dalam tempoh masa seminggu. Due date dia sampai 29 bulan, pukul berapa? 9 bulan, 6. Scroll. Okay, so sehingga pada hari Jumaat 24 hari bulan 8 malam, sehingga waktu tersebut sebarang editing, maknanya sebarang yang kita buat penambahbaikan tu dia akan reset. Maksudnya contoh cikgu ni dah approve pada hari Khamis 8 hari bulan, lepas tu kita pelajar tu pula dia buat edit. Dalam waktu approval tu dia buat edit. Editing dia tu, apa yang dia sunting tu takkan keluar. Apa yang dia sunting takkan keluar pada Google Slide ni. Dia approval ni ada kat Google Slide, Google Doc, Google Sheet saya tak pasti. Tapi Google Doc dengan Google Slide, itu memang confirm approval. Maksudnya pengesahan. Contoh kalau kita guna buku tulis, kadang-kadang kita ada cop kan, yang telah disemak. Lepas tu mohon perhatian ibu bapa untuk menyemak kerja anak. Ini lah konsep dia yang sama. Baru lagi yang ni konsep dia sama juga. Okay, itu ialah approval. Yang ni new, yang ni barulah presentation ataupun yang template, ataupun yang bawah ni ada pilihan yang lain yang berbeza. Okay, lepas tu ni open ni buka file yang sedia ada, file Google Slide yang sedia ada, ataupun upload file baru. Okay, seterusnya import slide. Import slide ni maksudnya daripada slide yang sedia ada dalam Google Drive, ataupun kita upload file daripada kita punya komputer. So upload file dalam ni, so nanti kita boleh pilih. Contoh lah, kita letak satu, letak risau tak ada. Okey, contoh. Dia akan tanya, slide mana yang kita nak import? Kalau ada 10, keluarlah 10 kat sini kan. Katalah kita sekadar nak import slide nombor 2 sahaja. So import slide. Dia akan keluar lah di bawah ni. Kalau kita nak susun dia, gerakkan dia ke atas dan ke bawah je lah kan. Itu saya rasa dalam PowerPoint pun ada. Dan fitur import slide ni pun ada juga di Microsoft PowerPoint. Dua-dua ada. So contoh dia macam ni lah. Okay, itu import slide. Make a copy ni tadi saya dah tunjuk sama ada keseluruhan pembentangan ataupun slide yang kita pilih. Lepas tu emailkan file Google Slide ni kepada siapa. Email tu cikgu mesti ada lah. Lepas tu download. Kita dah siap buat Google Slide ni. Kita boleh download masuk ke dalam kita punya PC dalam bentuk PPTX lagi cikgu, yang terkini. Ada X ni biasanya yang terkini lah, Microsoft 2019 dan ke atas, menggunakan file format PPTX. Itu yang terkini, ataupun ada dalam bentuk PDF, ataupun dia sekadar teks biasa, atau dia dari segi gambar. Cuma kalau yang gambar ni slide semasa saja cikgu, dia akan simpan. Slide yang kita tengok ni je, yang dipaparkan sekarang ni, itu saja yang dia akan simpan dalam bentuk gambar lah. Yang bawah ni saya kurang pasti. SVG ni saya rasa macam gambar juga sebenarnya, vektor grafik ni.
pun sama current slide, maksudnya yang sedia ada di belakang ni sahaja, tak boleh yang lain. Di sinilah tadi cikgu, make available offline. Make available offline. So bila cikgu tekan, cikgu ambil dia turn on, dia kat sini dia beritahu turn on offline to access file without an internet connection. Turn on. Reload to allow. Okay, reload. Jadi cikgu boleh tengok balik atas, dia akan berubah kat sini. Awan tadi kan. Tu. This document is ready for offline use. Maksudnya kalau cikgu tak ada talian internet, contoh cikgu dah buka Google Slide apa semua, cikgu dah buka slide yang cikgu nak bentang tu, tiba-tiba internet tak ada. Slide tu masih ada lagi dan slide tu masih boleh diedit dan boleh dipersembahkan seperti biasa. Janganlah sebelum buka Google Slide tu dah tak ada internet, tak boleh buat apa cikgu. Dia kena ada internet dulu, buka Google Slide, ada buka, tiba-tiba internet hilang, slide tu masih ada, boleh diedit dan boleh dibentangkan seperti biasa. Nak tunjuk contoh kan saya terkeluar. Okey, baik. Jadi file make available offline, dia akan tanda tick sini. Lepas tu version history ni sejarah versi saja. Rename file tu nak tukar nama file tu. Move ni gerakkan dia kepada folder dalam Google Drive. Add shortcut tu sama macam di PC lah. Add shortcut. Move to trash maksudnya kita nak buang. Publish to the website ni maksudnya kita nak embed Google Slide tu dalam mana-mana laman web. Contohlah kita nak buat laman web sekolah, atau kita nak embed benda tu dalam laman web sekolah. So publish to the web. Dia akan macam ni lah, sama ada link ataupun embed. Embed ni tengok pada size apa yang kita nak. So macam ni lah. So nanti dia akan ada content dan sebagainya restricted. Dia akan tanya yang ni lah. Ni dia. Inilah link embed. Saya rasa semua sempat merasa zaman blogspot kot. Inilah dia link yang kita akan copy paste to the embed dalam laman web. Okay, baik. Dokumen detail ni sekarang dia akan beritahu lah detail dia bila kita buat, bila dibuat dan jam berapa dimodify ataupun disunting yang baru, siapa owner dia, kat mana lokasi file tersebut. My Drive, dalam Google Drive lah maksudnya. Okay, lepas tu language, ni bahasa, kalau cikgu nak tukar bahasa. Page setup, page setup ni paparan yang sedia ada. Yang cikgu tengok sekarang ni paparan yang sedia ada. Kalau kita nak ubah pun boleh, tak ada masalah. Ni 16 nisbah 9, 4 nisbah 3, ni boleh ubah, tak ada masalah. Cuma nampak kecil, besar, panjang, lebar, tu je dia punya beza dia cikgu. Okay, baik. Print setting and preview, ni kita nak print. Tu dia tunjuk macam mana kita nak print kan. Okay, lepas tu yang terakhir sekali kat situ print lah dia. Dia ambil masa lah. Konsep dia sama nak print. Cumanya yang ni dia berbeza dengan Microsoft PowerPoint. Kalau Microsoft PowerPoint kita boleh jadikan nampak dia tertingkap. Satu A4 boleh ada 6. So ada 6 tertingkap kan. Ini pun sama, cumanya contoh macam ni, tukar ni page per sheet ni kita tukar ni contoh 4. Cumanya yang ni kita tak nampak sikit dia punya tingkap antara page 1 dengan page 2. Kita cuba. Ni cikgu yang saya maksudkan. Tertingkap antara slide dengan slide tak nampak, berbanding dengan PowerPoint. Microsoft PowerPoint bila kita nak print, tertingkap, dia tak ada frame, betul. Tertingkap lah tu, frame bahasa Inggeris. Tertingkap, dia tak ada tertingkap antara slide 1 dengan slide 2 dan slide yang lain.
Itu dia punya yang saya maksudkan dengan yang dia punya terhad lah, berbanding dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint, cikgu boleh tengok kalau masa kita nak print tu, dia ada tertingkap yang berbeza. Contoh kita nak print tu, contoh macam ni, 4 slide. Ni kan dia tertingkap kan, berbanding dengan Google Slide. Kita tak nampak tertingkap dia, tak ada frame. Itu dia. Itu dia punya ciri yang berbeza lah dengan Microsoft PowerPoint. Okay, baik itu print. Baik, seterusnya edit. Edit ni macam biasa je tu, undo, redo, cut, copy, paste. Ni guna apa nama? Guna papan kunci pun boleh lah. Paste tanpa format, maksudnya contoh kita copy daripada satu laman web, kita nak masukkan ke dalam Google Slide kita, dia akan ambil format daripada laman web tersebut. Contoh dari segi tulisan, saiz tulisan, jenis tulisan. Kalau kita ambil paste without formatting ni, maksudnya dia akan ikut format dalam kita punya Google Slide. Apa contoh kita pakai Arial saiz 12, so dia akan ikut lah Arial saiz 12. Okay, lepas tu nak delete, duplicate, see all ni tengok semua. Sini lah, sini view tu see all, sorry. Lepas tu find and replace. Contohnya lah, kalau kita dah tersalah tulis kat Google Slide, tersalah tulis contoh nama kelas, kita nak cerita kat kelas 3 apa nama, 3 Ali contohnya, tapi kita dah tertulis 3 Abu. So keseluruhan perkataan Ali tu, find apa, cari apa, kita nak tukar Abu kepada Ali, so cari Abu tukar dengan Ali. Contoh dia. Kalau match case ni maksudnya besar kecil, huruf besar dan huruf kecil dia akan cari sama, so dia akan tukar pun sama juga, huruf besar dan huruf kecil. Lepas tu ni sebab dia tak jumpa kan, kosong per kosong. Contohlah kita tukar kata, dia jumpa dia jumpa 3, so replace kata tu dengan perkataan Ali. So replace, kalau replace dia tukar satu sahaja, perkataan yang pertama dia jumpa. Kalau replace all, dia akan tukar semua perkataan yang dia jumpa. Ada 3, tiga-tiga dia akan tukar. So cikgu boleh ambil next, ataupun cikgu boleh ambil replace all. Replace all tu, lepas tu kita tengok dah jadi Ali. Ni pun Ali. Ada lagi tadi 3. Okay, itu find and replace. Katalah nak betulkan balik Ali tadi, Ali jadi kata to replace all. Okay, so dia akan tukar lah. Semua tu memudahkan kerja cikgu lah kalau tersalah apa-apa. Baik, seterusnya slideshow. Ini kalau di Microsoft PowerPoint, cikgu tekan F5, dia akan jadi terus paparan dalam slideshow. Kalau di Google Slide, cikgu kena tekan Ctrl F5, atau dia dah mudahkan cikgu atas sebelah kanan cikgu yang ni. Tekan saja, dia akan jadi tu dia keluar. Jadi dalam bentuk slide lah. Okay, cikgu Okay, baik. Ini dalam bentuk slide. Nak keluar daripada slide, escape sahaja. Tekan escape di papan kekunci. Okay, baik, itu view, slide, motion. Motion ni maksudnya kalau kita ada buat slide masuk, slide keluar, transisi di antara slide, ataupun setiap satu tulisan tu kita nak buat transisi dan sebagainya, di bahagian sinilah. Cari cepat ke, nak laju ke kan. Ni slide transition, maksudnya keseluruhan slide tu bergerak. Kalau object animation, tak ada pula object. Betul macam ni, object animation, tambah animation apa yang kita nak. Ni konsep yang sama dengan Microsoft PowerPoint.
slide tu nak masuk macam mana, ataupun tulisan tu nak masuk dalam bentuk typewriter ke dan sebagainya kan. Di situ, di Motion. Team Builder, ni yang tadi tu, yang kita tengok macam mana kita nak membuat satu tema untuk kita punya Google Slide. Boleh tekan Team Builder. Ambil masa sikit. Kalau Team Builder ni, satu lagi Grid View. Grid View ni maksudnya kita nak tengok kedudukan slide tadi. Kita nak tengok kedudukan slide tu. Salah ni, patutnya slide nombor 3 duduk kat nombor 2. Alihkan dia. Drag and drop sahaja. Okay. Baik. Lepas tu kita boleh untick balik grid view ni untuk dapatkan paparan di sini lah. Zoom, zoom ni untuk tengok slide ni. Zoom besar ke 200 ke macam tu. Ataupun fit ganda balik ikut dia punya paparan sedia ada dia. Okay, baik, seterusnya show ruler. Ni pembaris dia kat atas tu. Kita nak tahu jarak di antara perkataan ke, kita nak tahu jarak nak tahu saiz kotak, kolom dan row kan. Ni ruler ni atas dan juga sebelah kiri. Fitur yang sama dalam Google fitur yang sama dengan Microsoft PowerPoint. Okay, seterusnya guide. Guide ni panduan untuk kita letak sesuatu, sama ada gambar ke, jadual ke. Kalau kita ambil guide, cikgu nampak garisan ni? Maksudnya inilah tengah-tengah slide tu. Dan inilah tengah-tengah slide tu secara menegak, dan inilah tengah-tengah slide tu secara mendatar. Contohlah cikgu nak ubah jadual ni untuk dia berada di tengah-tengah. Gitu. So adjust lah ni untuk berada di tengah. Kalau cikgu tengok ada garisan yang warna merah tu kan, so maknanya dia dah tengah-tengah, tapi yang ni dia belum tengah. Okey, ni maksudnya dia berada di tengah-tengah slide tersebut. Tapi kalau cikgu tak buka guide ni pun boleh juga. Cikgu gerakkan, cikgu gerakkan dia pun, dia akan cikgu gerakkan dia pun, dia masih ada garisan merah tadi. Tu masih ada garisan merah. Contoh dia macam tu. Okey, tu contoh untuk guide. Okey, lepas tu snap tu, snap tu ni maksudnya kita nak dia duduk sama ada dalam bentuk grid atau bentuk guide tadi. Dalam bentuk guide tadi yang ada dua garisan ni, melintang dan melegak. Kalau grid ni, kalau grid ni maksudnya cikgu nak gerakkan dia tu, grid kaki, dia grid. Nampak tak keluar lah grid ni. Grid ni tak keluar lah cikgu, sorry. Kenapa tak keluar? Grid dia tak keluar. Pasti pula kenapa grid dia tak keluar. Tapi secara default dia, secara umum dia akan snap to guide lah yang tadi tu kan. Pertama ke menegak dan melintang. Saya tak pasti kenapa tak keluar grid. Okay, lepas tu seterusnya show speaker note. Speaker note bawah ni cikgu. Speaker note ni maksudnya bila kita terangkan pada umum, di bahagian bawah tu kita akan keluar contoh. Sebenarnya penggunaan slide ni untuk memudahkan atau meningkatkan sesuatu maklumat. Cikgu kalau dalam Google Slide tu ada 15 poin tu panjang, itu bukan Google Slide tu ataupun PowerPoint. Itu dah jadi Google Doc ataupun Microsoft Word. PowerPoint atau Google Slide ni dia memendekkan maklumat. Contoh kita nak terangkan sesuatu dalam keadaan yang kita tulis pendek je. Lepas tu baru kita hurai benda tu. Itu baru mencapai objektif PowerPoint ataupun Google Slide. Kalau kita tengok kan Google Slide tu, ada 42 slide. Lepas tu dalam 42 slide tu ada gambar. Banyak kan? Itu dah tak jadi Google Slide dah cikgu. Itu dah jadi macam Word lah, kita baca je satu-satu. Dia sebenarnya PowerPoint dan Google Slide tu dia meringkaskan sesuatu lah.
Dia meringkaskan sesuatu. Dia tidaklah menjadikan sesuatu tu padat. Sebagai contoh macam yang ni. Dia meringkaskan sesuatu je. Lepas tu barulah kita terang setiap satu poin yang kita tulis ni apa dia. Jangan tulis berjela-jela, dia dah tak jadi Google Slide dah tengok. Orang tengok pun, ya Allah, 42, pukul berapa kita nak balik? Kalau ladap pukul 2 kan. Pukul berapa kita nak balik ni, ada 42 slide. Rupanya bukan satu file, ada satu lagi file. Sudah. Okey, baik cikgu. Itu saja cikgu ngantuk ni. Okey, baik. Kita masuk kembali. Show speaker note. Show speaker note ni yang kita tulis. Apa yang kita tulis di bahagian bawah ni untuk menerangkan slide yang kita nak tunjukkan tu. Okey, saya tunjuk satu. Okey, katalah ni kan kita dah tulis. Bila kita pasang slideshow, cikgu tak dapat tengok. Sorry cikgu. Saya dapat tengok yang ni. Saya dapat tengok yang bawah ni. Maksudnya saya dapat tengok. Maksudnya bila saya tekan slideshow, saya tekan slideshow ni, pada bahagian paparan di paparan bahagian bawah saya tu, cikgu tak nampak ni. Di bahagian bawah ni saya nampak apa yang saya perlu cakap ataupun saya perlu cerita. Ataupun kalau cikgu nak bagi semua tengok, dia jadi macam tu. Sorry. Yang ni cikgu terang. Yang ni yang cikgu nampak ni. Ni yang cikgu nampak sekarang ni. Dalam masa yang sama saya dapat nampak speaker note ni. Ni yang saya nampak speaker note ni. Ni baru keluar. Tadi tak keluar. Okey, baik. Itu maksudnya speaker note. Maksudnya kita terang dan kita tahu apa yang kita nak cerita. Yang ni speaker note bawah ni. Okey, lepas tu show film strip. Film strip ni yang sebelah kiri. Ni tadi. Film strip ni yang sebelah kiri. Show komen. Yang ni tak ada komen lah. Komen tu kalau cikgu ada komen apa-apa dan sebagainya. Yang ni full screen. Full screen ni tak ada apa nama, dia punya option atas. Kalau nak keluar daripada full screen, tekan escape di papan kunci. Okey, baik cikgu. Seterusnya insert. Insert ni kelebihan Google Slide ni, contoh image, kita boleh cari di laman web terus berbanding saya rasa PowerPoint yang baru dah ada dah fitur ni. Cuma di Google Slide kita boleh cari terus di laman web dan dia akan cari di Google Image. Carilah apa yang kita nak cari. Gambar gajah lah contohnya. Punya laut. Ni contoh gambar. Contohlah kita ambil macam ni. Klik pada gambar tu, cuba ambil, kata nak satu je, insert. Dia ambil masa, tu dah keluar gambar. So nak kecil, cikgu saya ajar sikit je. Macam mana nak kecilkan gambar bagi dia sama saiz. Kita biasa buat, belah kiri ni terlebih besar tarik ni sebelah kiri. Dah gambar tu jadi macam ni panjang. Ataupun bawah kanan ni terlebih, tarik macam tu dah jadi bodoh kan. Kesian lah ni gajah laut ni. Baik, macam mana kita nak jadikan dia gambar tu jadi cantik. Maksudnya dalam keadaan yang sama. Tak adalah nampak kepala dia panjang, kepala dia lebar. Di papan kekunci cikgu ambil kontrol CTRL, tekan, jangan lepas. Lepas tu cikgu pergi di penjuru lah sampai jumpa sampai jumpa cursor ni. Cikgu tekan, cikgu tengok pergerakan dia. Dia akan sama. Keempat-empat sisi tu dia akan bergerak dalam kadar yang sama. Lepas CTRL, lepas yang di mouse. Cikgu akan dapat samalah saiz dia yang dengan cikgu letak tadi. Saya ulang semula. CTRL di papan kekunci, tekan, jangan lepas. Di penjuru sama ada kiri atau kanan, cikgu gerak je. Kalau kiri dengan kanan ni dia akan jadi macam mana? Okey. So dia penjuru.
di bahagian penjuru saja cikgu. CTRL di bahagian penjuru kiri atau kanan. Tekan shift juga boleh dibucu. Tekan shift dibucu. Kalau shift dia naik sebelah je cikgu. Ni shift dia naik sebelah. Di bahagian tepi ni dia tak naik. Kalau CTRL dia naik 4 penjuru. Tu dia. Kalau shift, ni saya tekan shift. Kalau shift dia gerak sebelah saja. Kalau cikgu perasan, tu je. Di bahagian sebelah kiri dengan bahagian bawah dia tak bergerak. Tu. Kalau CTRL control, dia akan bergerak keseluruhan kotak gambar. Okey, baik. Seterusnya, insert image tadi dah. Upload from komputer ni file yang ada dalam kita punya komputer, ataupun image tu kita nak cari daripada Google Drive ataupun Google Photo, ataupun melalui URL, atau melalui kamera. Kamera ni kalau cikgu punya laptop tu ada kamera, boleh daripada kamera terus lah. Kalau macam ni boleh tak? Kita cuba. Tu boleh. Okey. Contoh dia macam tu. So ambil gambar daripada kamera lah, kalau yang tadi tu. Atau URL, foto, drive dan sebagainya. Baik, seterusnya insert text box. Insert text box ni kita nak letak apa nama? Insert text box tu dia kalau kita nak letak teks yang berada dalam kotak. Lepas tu audio, cikgu untuk makluman, format audio yang digunakan oleh Google Slide hanya 2, iaitu MP3 dan juga WAV, waveform. Ada 2 sahaja cikgu audio. Selain daripada tu, biasanya di Google Slide dia takkan respon lah, dia akan jadi error. Di Google Slide 2 sahaja format untuk audio, iaitu MP3 dan juga WAV. Okey, baik. Untuk video pula, saya tunjuk kepada cikgu. Untuk video dia ada beberapa, ni dia punya file video yang Google Slide support. Ni contoh dia. MPEG, 3GP, MOV, AVI, WMV. WMV ni Window Media Video. FLV, MTS dan juga OGG. Ni yang kebiasaannya adalah dan boleh diterima oleh Google Slide. Okey, baik. Tu ialah, insert video. Okey, baik. Seterusnya insert shape. Ni bentuk. Tadi dah biasalah, arrow, call out, question, tambah tolak, darab bahagi dan sebagainya. Table ni lah jadual, macam cikgu tengok je lah. Saya menggunakan fungsi table ni. Lepas tu chart, ni carta bar, carta kolom, carta garisan, carta pie. Ataupun nak import daripada Google Sheet pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu diagram, diagram ni cikgu kena pilih sebelah kanan. Dalam bentuk grid, dalam bentuk hierarchy, timeline, proses, relationship ataupun bulatan. Ini punya apa nama? Diagram. Kalau kita guna diagram tu, contoh kita ambil timeline, dia akan tanya timeline dia macam mana. Contoh dia macam ni lah. Dia dah siapkan template tu, cikgu just ubah sahaja. Okay, cikgu nak ubah kan. Okay, baik. Lepas tu diagram, word art. Word art ni tulisan yang biasa dalam PowerPoint tu apa yang kita nak. Enter to save. Use shift enter for multiple line. So kalau enter tu dia akan save, maksudnya akan keluarlah tulisan yang kita tulis. Kalau shift enter dia akan bergerak ke bawah. Itulah dia. Shift enter tekan serentak. So dia akan bergerak ke bawah. So katalah kita nak tulis satu garisan dia, kita tekan enter. Tu dia keluar. Macam tu. Okay, baik. Cumanya dia punya word art ni dia terhad lah. Kalau dalam PowerPoint dia ada macam-macam kita bagi font. Dia macam-macam font, ada shadow, tak ada shadow apa semua.
Semua word art jadi dia situ je lah yang cikgu tengok tu. Itulah dia. Lepas tu line, line ni garisan, anak panah dan sebagainya. Okay, yang ni animation, animasi yang tadi saya tunjuk tu. Macam mana dia nak masuk, nak keluar dan sebagainya kan. Okay, itu dia punya animasi. Okay, ini komen. Kalau cikgu nak komen apa yang pelajar tu buat salah dan sebagainya, komen macam ni. Komen others. So letak komen. Dia akan duduk kat situ lah. Ni contoh. Boleh kita tambah font special di Google Slide. Okay, kalau untuk font special sekejap kalau font special saya tak pasti, tapi yang saya biasa guna PeerDeck ni, PeerDeck dengan mat type ni untuk sebarang bentuk equation. Lebih banyak lah, maksudnya simbol-simbol matematik yang lebih banyak ni pakai mat type ni. Kalau untuk font saya tak pasti lah, kita cari sekejap. Ada tak? Ada. Terima kasih untuk soalan tersebut. Ada, boleh. So cikgu cari font, macam-macam lah font, cikgu tekan install. Bila install, continue. Dia akan minta tanya guna email yang mana. Cikgu allow. Okay, so dia dah install. Kat mana nak cari, kita kena cari dia kat add-ons. Okay, done. Okay, kita cari kat add-ons. Mana tadi? Magic Rainbow. Cikgu ambil start. Tu dah keluar. Start Rainbow Magic. Tu dah keluar. Ni contohnya. Ataupun saya tunjuk balik semula. Kita pilih slide tersebut. Ambil start Rainbow Magic. Dia buat lah. Tu. Itu contoh satu lah cikgu. Kalau nak cikgu nak cari kat mana font yang lain, pada bahagian add-ons, get add-ons, cikgu type lah di bahagian atas sebelah kanan ni font. Enter, cikgu carilah font apa yang cikgu nak guna. Contohlah kita nak pakai, tapi yang ni dia punya star rating dia 1.3 kan. Cerita cantik. Cikgu ambil lah yang ni apa, matematik. Cikgu ambil lah apa nama, dia punya bintang dia yang banyak ni. So cikgu cari contoh saya rasa yang lumput kan. Ni contoh kalau nak buat equation matematik. So install lah add-on yang tu. Tak banyak lah font yang ada. Cuma kita tengok index saya. Ini icon, dia icon, sorry. Ni kalau PeerDeck lah. PeerDeck ni dah ada premium lah. Dulu cuma je. PeerDeck ni saya rasa dia jadi macam bentuk betul lah. Slide launcher. Nak menjadikan cikgu punya Google Slide tu nampak lebih menarik. Boleh guna PeerDeck. Thanks. So student akan masuk ikut kod ni. So dia akan tengok Google Slide tu dalam bentuk yang lebih menarik lah. Tu kalau guna PeerDeck. Kalau untuk font tu cikgu boleh godek lah cikgu. Di get add-ons ni cikgu godek lah apa yang cikgu nak tengok. Yang ni
Ni lalu. Tapi bintang ni sikit. Mungkin dia punya font tu terhad pun. Exception, we will have permission to access it. So saya pun tak pasti kenapa dia tak boleh untuk dia bagi font baru. Tak tahu kenapa. So kalau apa-apa sahaja cikgu nak cari, contoh macam math equation tadi kan, jadi cikgu boleh ambil di bahagian add-ons, get add-ons. So pada bahagian ni lah cikgu cari balik apa yang cikgu nak, atau cikgu type saja di bahagian atas ni. Kalaulah contoh ada beberapa add-on yang cikgu tak nak, ambil manage add-on, so cikgu buang lah, gunakan contoh apa nama 3 titik ni, uninstallkan dia. So dia ambil masa sikit untuk dia uninstall. Lepas uninstall tu nanti dia hilang lah kat sini. Tu dah hilang. Okay, dah hilang lah. Maksudnya dah uninstall dah dia. Okay, baik. Kita sambung. Ada soalan lagi. Okay, baik. Kita sambung. Insert tadi. Insert new slide. Slide number ni bawah sebelah kanan ni. Ada akan keluar slide number lah. So sambil buat tu kita tahu ni slide nombor berapa dan sebagainya kalau cikgu nak insert. Okay, lepas tu format. Format ni ialah dia punya format untuk tulisan. Nak bold, italic, underline, strike through, superscript atau subscript. Maksudnya apa ni, 1/2 ataupun yang tu di bawah kan. Size nak besar, nak kecil, warna nak tukar. Ni nak highlightkan perkataan. Capitalization ni nak besar, huruf besar, semua huruf besar. Nak kecil, semua huruf kecil. Ataupun kita nak title case, maksudnya huruf di depan ayat saja yang jadi huruf besar. Ni capitalization. Okay, baik, align and indent. Ni macam biasa juga, nak duduk kiri, tengah, kanan ataupun justify. Increase, indent, decrease, indent, top, middle, bottom ni kedudukan ayat tu, perkataan tu, kedudukan perkataan. Line and paragraph spacing, ni jarak dia antara baris atas dan juga baris bawah. Di dalam Microsoft Word pun ada, dalam Google Doc pun ada. Okay, bullet and numbering, ni nombor, kita nak buat dia nombor ataupun dalam bentuk bullet. Macam ni lah. Okay, clear format, kalau kita nak format apa-apa. Border and lines ni maksudnya border colour, frame luar tu kalau kita nak dia ada colour, kita nak ada warna apa, pilih dia satu warna. Pilih dia satu warna. So ada border warna hitam lah, untuk contohnya. Warna hitam. Border weight ni ketebalan garisan luar tu. Border dash ni nak tengok jenis, kita nak pakai garisan yang macam mana. Okay, lepas tu border type jenis, single, double, triple. Contoh macam ni, dalam tebal, luar nipis, pun boleh. Cikgu boleh ubah di bahagian ni lah, border decoration. Tepi ayat ni, tepi dia nak macam mana, ada ada bentuk ke macam mana, macam tu. Okay, format option ni, yang ni dia punya kedudukan ni lah kalau kita nak ubah apa-apa. So format, baik, seterusnya slide ni new slide, duplicate slide, delete slide, skip slide. Maksud skip slide ni bila kita paparkan slide yang kita skip tu dia takkan keluar. Okay, lepas tu change background,
apply layout. Ni kalau kita nak tukar layout, transition, di transition antara slide yang tadi tu. Lepas tu edit theme, change theme. Ni tema yang pada awal tadi kita buat kan. Okay, baik. Lepas tu arrange order. Arrange order ni kebiasaannya untuk gambar ataupun perkataan lah. Biasanya gambar lah yang kita nak dia duduk di depan ataupun dia nak duduk di belakang perkataan dan sebagainya. Jadi arrange. Center on page secara so gambar tadi nak dia duduk di tengah-tengah secara horizontal atau vertikal, secara mendatar ataupun menegak. Okey, ataupun kita nak rotate clockwise perkataan ni tadi. Mana yang kita highlightkan dia lah. Kita nak tengok dia rotate pada bahagian mana. Kalau yang boleh rotate, ada yang tak boleh rotate. Okay, baik. Tools ialah nak check, nak semak untuk ejaan dan juga grammar. Lepas tu explore ni. Ni kita nak cari, explore ni nak cari dokumen ataupun dalam web. Linker object, dictionary, Q&A history, voice type, speaker note. Ni kalau yang nak bersuara, speaker note yang nak bersuara yang bahagian bawah tadi kan. Preference, accessibility setting. Accessibility setting ni kebiasaannya untuk orang yang sama ada tak boleh nampak ke, tulisan dia kecil dan sebagainya kan. Okay, lepas tu activity dashboard. Activity dashboard ni dia bagi tahulah. Okay, activity dashboard ni dia nak bagi tahu siapa yang nak tengok. Kalau ada cikgu berkongsi dengan orang lain, kita dapat tengok. Yang boleh tengok hanya pemunya Google Slide sahaja. Orang lain tak boleh tengok. Viewer trend, maksudnya pada hari bila ramai tengok Google Slide tu. Komen, kalau ada komen. Sharing history, so yang tadilah yang kita buat sharing. Privacy setting, pun sama. Ni kita adjust saja. Okay, baik. Lepas tu rasa saya dah terang. Yang ni biasa je. Yang ni lah ikon yang dikeluarkan daripada atas tadi. Yang ni kalau cikgu nak mudah ambil yang ni. Kalau nak tambah slide kat sini, ada tambah. Ataupun kita nak jenis slide yang macam mana, boleh pilih slide kosong. Ataupun kita nak tambah dia title slide, dia bergantung lah. Ataupun cikgu nak jadikan dia slide kosong sahaja pun boleh. Okay, lepas tu ni undo, redo, print. Yang ni pin format. Ni maksudnya pin format ni format untuk apa nama? Color dia. Ni tak adalah sebab ni tak ada. Okay, lepas tu ni nak zoom. Sama lah yang tadi, zoom besar, zoom kecil. Yang ni kita nak select, nak pilih apa yang kita nak pilih. Okay, text box, nak tambah kotak tulisan. Okay, contoh dia, ataupun yang ni nak masukkan gambar. Ni dia dah mudahkan lah dalam bentuk ikon. Seterusnya shape, bentuk, line, so comment, kalau kita nak comment apa. So background, kalau kita nak tukar background, background nak gunakan gambar ke, atau mungkin sekadar nak tukar background colour, macam tu. Semua jadi hitam. Contoh dia macam itulah, itu background. So layout ni yang kita nak tengok dia punya susunan dia, layout apa yang kita pakai. Maksud tema dan juga transition ni yang tadi dah, perubahan di antara satu slide ke slide yang lain, ataupun dari segi bentuk tulisan tu nak keluar macam mana, masuk macam mana. Okey, baik. Ni selesai. Atas sebelah kanan, yang ni ialah kita nak tengok history tadi pun dia dah mudah kan. Lepas tu ni kita nak tengok komen. Berapa kalau ada 2-3 cikgu yang tengok pada satu slide yang sama, kat sini kita boleh tengok senarai komen. Okey, lepas tu ini baru juga, baru ditambah Google Meet. Betul lah. So Google Meet, lepas tu ni ialah slideshow. Slideshow. Slideshow dia, yang ni ialah
kongsi dengan siapa. Okay. Atas ni gambar muka ni lah kita punya account lah. Okay. Yang ni kalender. Kalau kita nak tengok kalender, yang ni ialah Google Keep. Google Keep ni macam nota untuk kita. Okay, yang ni ialah task. Task ni apa yang kita nak buat. Contohnya, ni contoh task lah. Yang ni ialah Google Contact. Kalau ada contact, yang ni ialah Maps. Google Maps. Apa yang kita nak cari pada Google Maps lah. Ni macam sekadar memudahkan untuk cikgu tengok tanpa buka pada tab yang baru lah. Contoh dia macam tu. Okay, baik. Ada sebarang soalan tak cikgu? Ada sebarang soalan tak cikgu? Boleh type ataupun ada soalan di live ke? Okay, saya rasa macam tak ada soalan ni. Jangan macam tu, takkan saya tegang semua faham. Ada satu, Cikgu Khairuddin. Panjang tu dalam inci ke dan boleh tukar jadi cm? Panjang mana kita tengok balik panjang apa Cikgu Khairuddin, panjang apa cikgu? Image ke? Cuba kita tengok, panjang image kot. Cuba kita try. Kalau panjang image, kejap. Klik kanan, jadi berapa tak? Kalau panjang image kat sini tu, dia tak boleh tukar. Mana Cikgu Khairuddin ni? Kalau Cikgu Khairuddin, dia berbeza dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint kat sini kita boleh tukar, tapi di Google Slide tak boleh. Di Google Slide dia kekal menggunakan inci. Kalau di Microsoft PowerPoint kita boleh tukar jadi cm kan. Di Google Slide dia kekal dengan inci. Ni cikgu. Di format option. Kat mana saya jumpa, klik pada gambar dan di format option. Sini. Kat sini. Dia kekal dengan inci. So kalau kita nak tukar apa semua kena pakai konverter lah. Saya pun tak mahir sangat. Daripada cm tukar inci apa semua, so kena pakai inci. Berbanding dengan PowerPoint, kita boleh tukar dia kepada cm kan. Kalau Google Slide tak ada. Itu yang saya masukkan dengan ada yang lebih, ada yang kurang lah. Itu je. Satu lagi, saya macam mana saya selaku open source educator tu, saya suka untuk memberitahu kepada guru-guru. Kita kebiasaannya mencari Microsoft Office yang crack ataupun yang pirate, yang lanun punya kan. So kalau cari yang lanun tu, saya mencadangkan lah agar cikgu boleh beralih ke Google Slide. Google Slide ni dah tak ada lanun dah ni. Memang betul punya ni. Bukan lanun. So Google Slide, kita ada Google Slide, ada WPS Office, kita ada Kingsoft Office. Itu yang tidak memerlukan lesen. Kita tak memerlukan sebarang lesen. Jadi cikgu tak payahlah bergantung 100% dengan Office. Kadang bila tengok laptop yang kebiasaan laptop baru datang dengan Microsoft Office yang dah memang ada lesen. Kebiasaannya laptop yang lama ni yang kadang-kadang buka tengok, lama active your Microsoft Office. Dah nampak kan. Lepas tu nanti dia cari crack apa semua, contohnya macam KMS Pico ke apa kan. So cadangan saya cikgu boleh gunakan Google Slide, WPS Office, Kingsoft Office. Itu semua tak ada lesen je. Lagi mudah, tak pening kepala. Sama je dia punya, cuma biasanya dia punya ikon-ikon tu ada beza sikit lah. Kedudukan ikon tu ada beza sikit. Tapi semua sekali okey. Kalau MS Publisher boleh guna apps apa ya? Publisher. Mari kita tengok. Tu cikgu. Alternatif kepada publisher tu, dia ada bagi 10
alternatif kepada publisher. Satu Canva. Canva ni saya beritahu terang. Canva ni bagus dia, KPM dia bagi kita percuma. Ni Canva. Sorry, kena masuk ikut delima. Makluman tu cikgu, kita dah ada delima yang baru. Cantik sikit. Dia punya user interface. Antara muka dia cantik. Macam ni. Canva, mana Canva? Canva. Kita dapat Canva untuk educator. Jadi cikgu gunakanlah Canva ni sehabis baik cikgu. Free ni orang bagi. Ni kalau apa nama? Yang nak tambah untuk jadi pro lah. Yang sedia ada kita memang dapat. Ni cikgu. Canva. Saya pernah guna. Pernah. Pernah guna Canva. Tu selain daripada publisher lah. Canva, Adobe. Ni contoh-contoh je. Lucid Press. iStudio. iStudio ni pun antara yang okey. Cumanya dia iStudio ni rasanya kena bayar kot. Ataupun cikgu boleh guna Foxit PDF editor pun boleh juga. Selain daripada publisher, dia ada senaraikan 10 lah selain daripada publisher. Canva ni kalau cikgu seni lah, sekolah saya cikgu seni ada seorang, memang dia hebat buat Canva ni. Bagi je lah kat dia. Cakap dia nak apa, siap. Dia memang mahir untuk buat Canva ni. Okay, Miss Sio, bagaimana dengan Microsoft Access? Microsoft Access. Cari apa lagi? Microsoft Access ialah database. Kalau cikgu Sio perasan, di jabatan diorang dah banyak beralih ke data studio. Pun boleh juga untuk menggantikan Microsoft Access tu. Access tu macam kita nak kumpulkan dalam satu paparan, dalam tu semua data kan. So kalau di jabatan diorang dah banyak tukar kepada data studio. Data studio pun cikgu boleh akses melalui cikgu punya delima. Type saja data studio. Cikgu tengoklah semua ada. Data studio cikgu jangan tanya saya memang tak mahir. Minta maaf sangat-sangat. Saya pun masih lagi berguru dengan Cikgu Malik. Tanya-tanya macam itu je lah. Nak buat dia, nampak tersangkut. Asyik nak buat dia tersangkut. Sebab data studio ni dia ada tricky sikit pada saya lah. Ada tricky sikit. Tapi kalau cikgu nak cuba-cuba untuk mencuba, dipersilakan. Itu lagi bagus sebenarnya kan. Sifu mesti kena seru. Okay, ni contoh data studio. Cikgu tengoklah dalam ni macam-macam data studio. Yang berkongsi dengan saya ni, Puan Suhaila kongsi yang nama punya ni. Ni dia. Ni pun antara yang pakar juga ni, Puan Suhaila. Dah siap cikgu. Cikgu Sio ni. Pengganti kepada Microsoft Access ialah Data Studio. Data Studio ni dia menggabungkan di antara Google Sheet juga. Data dalam Google Sheet. Lepas tu diterjemahkan dalam bentuk Data Studio. Nampak lagi cantik lah. Macam ni contoh. Nak tengok sekolah. Sekolah mana yang dah 100% login dan sebagainya kan. Sehingga 3 Januari. Dia belum update lagi. Tapi tak ada masalah. Saya rasa di Melaka ni hampir betul lah tu. Yang tak update yang tak update pula. Yang tak login ni mungkin murid dah berpindah dan sebagainya kan. Itu je, tak ada masalah. So selain daripada Microsoft Access tu, LibreOffice Base, ni yang saya cakap percuma. Lepas tu Axis pun percuma. Axis Base ni saya tak biasa. Ultrabase pun saya tak biasa. Beaver ni pun kebiasaannya ialah percuma. Beaver boleh dapat, Beaver percuma. SQLite tak boleh pakai. Itu antara contoh-contoh yang tidak terlibat dengan Lanun. LibreOffice Base ni saya pernah pakai. Cuma dia ada fitur dia yang menyorok-nyorok sikit. Kena cari sikit lah. Dia tak terus terjemah macam Microsoft Office. Dia terus keluar kan.
ASK dikatakan ke guna akses bila pengalaman data. Jadi ingin tahu saya boleh gantikan Microsoft Access. Cikgu boleh cuba LibreOffice Base je cikgu. Cuma je nanti dia akan berbeza lah dengan buku teks. Saya tahu buku teks kan dia dah terang step by step kan untuk gunakan Microsoft Access. Tapi kalau di makmal sekolah takut Microsoft Access tu dia dah habis expired date dia. Cikgu boleh cuba LibreOffice Base ni. Ni memang open source. Memang open source terus. Cikgu Gan, ada tak font dalam Google Slide yang sama macam standard font yang digunakan dalam buku teks? Contoh AY. Okey, baik, faham. Kalau berkaitan dengan font ni, contoh macam ni lah. Maksud Cikgu Gan tu, huruf A ni dah tak ikut standard ni. Salah kan? Kita ajar budak lain. So, mungkin Cikgu Gan boleh cari di bahagian get and on ni. Lepas tu Cikgu Gan type font. Tapi saya cari tadi tak jumpa lah Cikgu. Sorry. Saya cari yang di font ni, saya tak jumpa. Tak ada. Dia tak ada font yang boleh sama macam dalam Microsoft PowerPoint. Super user kan. So saya rasa Cikgu Gan memang tak jumpa lah tu. Betul lah tu. Dah try kan? Tak jumpa. Tu antara kelemahan dalam Google Slide lah. Sebab dalam PowerPoint memang kita boleh tukar kan. Font tu ikut yang dapat AY yang sebetulnya kan. Betul. Kalau dalam Microsoft PowerPoint tu boleh install font sendiri. Betul. Font yang kita nak dapatkan huruf A yang betul kan. A yang bulat, lepas tu tarik satu. Betul. Di Microsoft PowerPoint memang ada. Jadi di Google Slide ni tadi tengok tak ada. So maksudnya tak ada lah tu. Okay, baik cikgu, ada lagi soalan yang lain? Cik Nasarudin pun ada. Selamat datang Cik Nasar. Teruskan. Baik. Saya rasa sampai di situ saja kot. Nanti ada sebarang soalan. Puan Suhaila kat live tak ada nampak soalan kan? Yelah, tak ada kat live pun tak ada nampak soalan ni. Cikgu Amar. Ya saya. Kalau boleh kongsikan cara buat video guna Google Slide. Buat video guna Google Slide Sekejap Maksudnya masa slideshow merakam video macam kan kita buat PowerPoint. Okey, baik. Ajar cara guna Google Slide ni kan. Apa yang nak share? Okey, merakam video guna Google Slide. Saya cakap terus terang, saya rasa saya tak jumpa option tu je. Sebab option tu ada pada Microsoft PowerPoint. Pada Microsoft PowerPoint option tu ada. Pada Google Slide saya tak jumpa. Itu nak tanya tu. Di PowerPoint kita ada record ni kan. Record ni. Dia ada record. Tapi kalau di Google Slide Google Slide ni tak ada. Cari juga tapi tak jumpa. Rasanya memang tak ada lah. Maksudnya itulah fitur yang terhad dalam Google Slide ni. Dia banding dengan PowerPoint. Microsoft PowerPoint tu ada record. Record ni maksudnya sambil kita buat, kita dah siap PowerPoint, lepas tu kita terang dan kita boleh export dia menjadi video. Itu kelebihan untuk Microsoft PowerPoint. Tapi untuk Google Slide memang tak ada. Dah puas cari, Google pun dah tak jumpa. Memang tak ada kot rasanya. Ataupun boleh guna add-on, cuba kita cari. Audio. Tu Cikgu Malik share. Tu saya cakap Sifu ni dia duduk dia Microsoft PowerPoint has a very useful feature that is still missing inside Google Slides, and that is you can easily export your PowerPoint presentations into a video file. So here I am inside PowerPoint, and if I go to the file menu and then choose export,
I can save this presentation as an MP4 video or a QuickTime movie. Now this is a very handy feature because I can now share this presentation on a video site like YouTube or even upload it to Facebook. Now if you're a Google Slides user and would still like to export your presentations to video formats, check out Creator Studio. Now this is a Google Slides add-on that lets you export your presentations as animated GIF images and video files. Oh, okay. To get started, go to Creator Studio. Creator Studio. So maksudnya kat sini cari. Mana? Ni dia. Ni okey, baik cikgu. Terima kasih cikgu Malik. Sifu masih berbisa. Di bahagian add-ons tadi, add-ons, lepas tu cikgu type Creator Studio, cikgu boleh ambil yang pertama sekali ni. Okay, install. So kat sini lah yang tadi yang Puan Suhailan tanya macam mana nak jadikan Google Slide kepada video. Kena guna add-on Creator Studio. Yes, tu dia. Okay, baik. Creator Studio, tu create video. Create slide cast, speaker note, ataupun upgrade to premium. Kita ambil create video lah, kita cuba. Okay. Itu dah ada. Sama ada animated, image sequence, video file, video with audio. Video with audio ni maksudnya cikgu kena buat rakaman suara sama macam yang kita buat untuk PowerPoint tu. Dalam sini upload audio file. Maknanya kita dah siap buat audio file awal-awal. So kita upload audio file tu, nanti dia akan synchronizekan dengan slide yang kita buat tu. Ataupun kita nak bagi kena video MP3. Go. Render complete. Kat sini boleh download ataupun boleh tengok. Kenapa kecil? Sebab kat sini saya buat 300 je. Maksudnya kena ubah pixel dia besar sikit. Tu dah jadi video. Tapi kecil ni sebab saya ni pixel dia 300. Lepas tu kena buat aspect ratio dia lebih sikit lah, 500 ke. Interval ni maksudnya antara slide dengan slide yang lain tu berapa masa yang diperlukan. Kalau banyak yang kita tulis, so tambahlah interval ni lebih sikit, 5 second ke. Dan pixel ni kita try ambil 600. Alamak, tengah proses pula. Tu kalau ni saiz 600. So kalau cikgu nak lagi besar saiz dia, ambil lah 800 ke 900 ke. Macam tu. Okey, Puan Suhailan dah dapat jawapan dia. Okey, terima kasih. Saja bagi tiba-tiba kan soalan itu Mas. Tengok betapa hebatnya kan. Bagi on the spot dia boleh explore terus kan. Tak apa, sebenarnya saya saja nak bagi perkongsian sebab biar cikgu-cikgu semua tahulah kan, bukan setakat Google Slide bukan setakat untuk kita boleh buat presentation, tapi kita boleh juga buat video kan. Okey, tak apa, kita sama-sama belajar ilmu yang baru tu. Okey, ada pertanyaan lagi tak cikgu-cikgu? Kalau tak ada, sementara cikgu fikir pertanyaan, saya bagi peluang, bagi ruang laluan untuk Tuan KPP kita memberi sepatah dua kata sebab beliau pun berada dalam talian sekarang. Okey, dengan segala hormatnya saya persilakan Encik Nasaruddin, KPP Sektor Sumber Teknologi Pendidikan untuk memberi sepatah dua kata. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih kepada Puan Suhailan. Terima kasih kepada Cikgu Aman yang berkongsi
ilmu pada petang ni. Jadi terima kasih kepada cikgu-cikgu yang ada pada petang ni. Jadi sebenarnya saya rasa gembira lah bila melihat pada guru-guru yang ada bersedia untuk belajar dan terus belajar, sebab apa, teknologi ni dia berubah. Hari ni Amal ajar kita slide kan, mungkin next time mungkin Cikgu Gan tadi boleh ajar kita macam mana buat formula dalam dalam Google Data Studio. Sebab Data Studio selain daripada menguruskan Google Sheet dan linkkan dengan dia punya paparan tu, dia juga perlukan ada formula-formula untuk buat kiraan. Jadi setiap kita ni perlu saling memerlukan. Jadi kita akan teruskan. Baik, saya nak kongsikan sedikit cikgu. Saya dan rakan-rakan di SSTP baru selesai bermesyuarat dengan salah satu daripada pelopor augmented reality ataupun VR. Jadi kami diminta untuk memilih satu prasekolah untuk dijadikan sebagai model app Go. Jadi maksudnya kita macam di tengah padang. Di tengah padang tu tak ada apa-apa kan, tapi bila dia masukkan application tu, dia akan nampak dinosaur dan dia boleh buat quiz daripada situ. So bermaksud kita sudah bergerak ke satu level yang lain lah. Jadi insyaAllah kami yang ada ni di sektor sumber teknologi pendidikan, sekiranya ada keperluan-keperluan lain yang guru-guru ingin perlukan, mungkin kita dapat bersama-sama. Sebab apa? Di peringkat kami di jabatan, kami dah menubuhkan dan mewujudkan satu dipanggil Jawatankuasa Pemandu Pendidikan Digital. Jadi Jawatankuasa Pemandu Pendidikan Digital ni, di dalam itu kita dah JV dan bersama dengan agensi-agensi termasuklah MDEC. Itu nama-nama besar tu. MDEC ni, di bawah MDEC ni ada banyak lagi. Lepas tu kita ada MMU, kita ada UTM, kita ada UniKL dan UiTM serta agensi-agensi lain. Jadi ini semua untuk pembangunan bagi guru-guru kita dan juga murid-murid kita. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi perkara yang ingin saya sampaikan berikutan kes dua kemalangan. Satu kemalangan maut melibatkan seorang pelajar Ching. Jadi kita dah bersedia dah cikgu. Dengan Google Classroom ni kita boleh terus setting untuk hybrid classroom. Maksudnya kalau hujan sebenarnya kalau kita gunakan applykan Google Classroom ni sebaiknya, dia punya konsep dia senang dia. Waktu cikgu tengah memasak, budak masih belajar dan sedang buat kerja cikgu. Waktu cikgu tengah tidur pun kadang-kadang murid sedang membuat tugasan cikgu. Jadi sebenarnya dalam Google Classroom yang saya ingin sampaikan, dan kita masih lagi mengharapkan guru-guru kita menggunakan Google Classroom ni sebagai platform untuk berinteraksi dengan murid dan juga menilai PBD murid-murid. Sebab apa? Dalam situasi hari ini, kalau kita lihat, kita pun dah tengok, Menteri Kesihatan pun dah maklumkan ada gelombang yang seterusnya, COVID-19. So kita dah get ready. Dan yang kedua, bila melihatkan kepada perubahan pasaran makanan dan juga harga barang, kita menjangkakan ada kemungkinan ibu bapa yang anak ramai, tak mampu nak hantar anak ke sekolah. Jadi itu adalah salah satu daripada peluang kita untuk bagi murid-murid yang tak dapat datang ke sekolah, dia boleh terus feed daripada Google Classroom. Jadi insyaAllah untuk hybrid classroom ni kita akan bagi tunjuk modelnya dalam tempoh yang terdekat. Sebab apa? Kita pun rasa bila lepas mesyuarat dengan EduTools tadi, kita rasa sangat jauh. Sebab apa? Tadika di China dah mulakan artificial intelligence untuk subjek dia, untuk dia punya syllabus. Jadi kita rasa satu yang ketinggalan lah kita. Namun begitu, walaupun kita ketinggalan, kita jangan berhenti untuk berjalan dan kita jangan berhenti untuk berusaha. Sebab saya rasa pada cikgu-cikgu sekalian, setiap orang ada kekuatan masing-masing. Macam Cikgu Amal, orang muda, saya pun dah tak berapa nak muda sangat dah, kan? Jadi cerita dia macam Cikgu Malik kan, dia ada ilmu-ilmu dia. Macam Cikgu Burhanuddin, kita tak tahu ilmu dia. Saya tengok ramai ni, saya kalau sebutkan ni, saya rasa semua antara Cikgu Yogarani pun ada, Zaidatul, Zainal Arifin. Kalau jumpa di luar nanti halo-halo lah kan. Halo-halo lah, hai-hai, bye-bye kan. Bukan bye-bye, hai-hai lah. Tiba-tiba dia sebut bye-bye, payah juga kan. Tapi inilah teknologi. Setiap itu akan berubah. Macam Cikgu Ahmad sebut tadi, Delima 2.0. Bila Delima 2.0, saya maklumkan pada tuan-tuan dan perempuan dalam mesyuarat bersama dengan pengarah BSTP, Delima 2.0 ni dia akan jadi independent learning.
Jadi apa yang cikgu akan buat adalah cikgu sebagai konsultan je. Jadi tugasan cikgu, beban tugas guru dah semakin berkurangan. Cikgu lebih kepada moderate murid dan juga lebih kepada konsultan. Sebab apa, dalam dia akan ada satu lagi bahagian iaitu kita panggil sport. Sport ni belum ada lagi. Macam Cikgu Amar tengah tunjukkan ni, sport belum ada lagi. Tapi bila sport tu dah ada, sport tu dia daripada buku teks dia akan pergi kepada latihan, nota dan juga dia punya pengujian. Jadi dekat situ bila sport tu wujud dalam bulan 7 nanti kalau tak silap, dia akan memberi peluang kepada guru untuk lebih tenang, lebih ringan. Tapi cikgu kena gunakanlah Google Classroom daripada sekarang, kena explore. Jadi bila dah sampai dia terima 2.0 esok, sport dah ada, jadi kita dah senang. Sebab apa? Kita membayangkan murid dah tak perlu bawa buku teks ke sekolah. Sebab apa? Untuk bring your own device ni, sebenarnya perkeliling tu daripada 2018 dah ada. Jadi kita akan membayangkan satu masa nanti budak akan duduk kat rumah dan tuan-tuan dan puan-puan, pengakhirannya sebenarnya kita akan melihat satu masa nanti zaman anak kita dan kita sendiri sebagai cikgu melihat kita punya zaman tu akan jauh berbeza dengan pembelajaran dan cara kita bekerja 10-20 tahun yang dulu. Jadi insya-Allah lah kita akan keep in touch. Jangan malu, jangan segan untuk bertanya sebab dalam pendidikan digital setiap orang tidak perfect. Setiap orang tak perfect. Setiap orang ada kelebihan. So jangan malu, jangan segan. Itu saja. Keep in touch. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Puan Syara. Terima kasih Cikgu Ahmad. Ini orang muda ni, jambang dia tu yang mahal tu, jambang ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Nasa atas sepatah dua ucapan yang diberikan tadi. Okey, cikgu-cikgu ada pertanyaan lagi tak? Kalau ada nak tanya sementara Cikgu Amar ada di talian, Cikgu Malik pun ada tadi walaupun dia kata sedang mandu, tapi sambil-sambil mandu pun boleh tu. Dia memberi perkongsian. Jadi gunakan masa yang ada ni untuk cikgu bertanya kalau cikgu nak tanyalah. Okey, sambil-sambil tu saya sharekan ajak nasib baik Cikgu Malik tak pakai kereta Tesla. Itulah. Kalau dia pakai Tesla siap boleh menaik lagi. Betul. Okey, sambil-sambil tu saya kongsikan kehadiran QR code tu untuk cikgu-cikgu yang berada di live streaming. Okey, yang berada di dalam Google Meet ni saya dah typekan di ruangan chat kehadiran kita pada hari ini. Okey, saya mohon kehadiran ni di sini saja. Kalau boleh jangan kongsikan di platform-platform Telegram dan sebagainya lah, sebab tu bila ada cikgu kalau tak sempat boleh PM saya. Tak perlu share dalam grup-grup lain lah. Okey, kalau tak ada soalan, saya nak cerita sikit. Tadi kita dalam proses sebab Google telah untuk GCE untuk GCE dia berakhir pada 30 Jun kalau tak silap saya. Betul Cikgu Amar? Kan, betul kan? Untuk pensijilan GCE yang di voucher tu yang dibekalkan oleh pihak BSTP dia berakhir sehingga 30 Jun. Okey, jadi lepas ni kita akan menyambut pula bukan menyambut, sekarang telah bermula pencalonan MIE expert, pencalonan kendiri MIE expert. Jadi saya dalam masa ni saya nak menyerulah rakan-rakan cikgu yang ada boleh war-warkan kepada rakan guru sekiranya berminat boleh isi borang yang disediakan oleh Cikgu Saripah. Saya mengambil semangat Cikgu Saripah, dia dah pencen tau, beliau dah pencen tapi masih bersemangat untuk menyebarkan ilmu dan juga teknologi dalam kalangan warga pendidik kita. Okey, jadi siapa yang berminat sebab kita based on first come first serve. Jadi siapa yang berminat boleh isi borang tu sebab tempat kita terhad untuk kita laksanakan. Hari tu cikgu
Nizam buat bimbingan secara dalam talian. Sekarang diorang akan bagi bimbingan secara bersemuka. Cikgu Saripah akan buat bimbingan secara bersemuka. Okey, jadi memang kami galakkanlah kepada cikgu-cikgu untuk menyertai pencalonan kendiri MIE expert. Saya ni saya neutral sebenarnya. Tak kira lah Google ke, Microsoft ke, janji benda tu bermanfaat untuk guru-guru dan kemudian dia boleh digunakan untuk kemenjadian murid. Okey, boleh. Sebab semua benda tu semua aplikasi dibekalkan secara percuma. Jadi boleh ambil peluang tu. Okey. Ada lagi pertanyaan tak? Sian Cikgu Amar, dalam sesama pun okey, boleh bagi. Saya risau juga sebenarnya. Biasanya saya buat bengkel ni tak ada backup tau. Kalau cikgu ni tiba-tiba hari kejadian tak ada katalah tak sihat, nampak gaya macam saya lah kena bagi bengkel sendiri. Tapi suara saya pun hari ni semalam makan durian kot, musim durian kan. Suara saya pun dah lain sikit rasanya hari ni. Okey, ada pertanyaan tak? Ada tanya lagi tak? Okey, kalau tak ada saya rasa saya rasa kita mungkin boleh akhirkan bengkel kita pada hari ini ya, Cikgu Amar. Boleh ya? Okey, dah habis dah Cikgu Amar. Kongsian. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Amar atas perkongsian yang sangat memberi manfaat kepada kami lah, saya dan juga cikgu-cikgu. Okey, kemudian terima kasih juga kepada Encik Nasa kerana sanggup bersama-sama dalam bengkel ni. Okey, yang penting sekali terima kasih kepada cikgu-cikgu yang ada di talian ni yang sudi meluangkan masa untuk belajar, untuk belajar sama-sama meningkatkan ilmu. Okey, dan jangan lupa cikgu kongsikan ilmu ni sesama cikgu, okey, dan juga dengan anak murid cikgu. Okey, saya berharap ilmu ni kita dapat manfaatkan bersama-sama lah. Okey, jadi saya sudahi dengan ucapan terima kasih lah cikgu hari ni. Okey, kita jumpa lagi nanti insyaAllah bulan 7, pertengahan bulan 7 kita ada Google Maps, dan juga Google Earth. Okey, yang tu sesuai cikgu sejarah, cikgu geografi, tapi cikgu lain pun kalau nak belajar tak ada masalah. Sebab mungkin kita boleh belajar bila Google Maps, Google Earth tu kita boleh tengok macam-macam. Kita boleh kaitkan dalam subjek matematik dan sebagainya. Okey, kata nak belajar piramid, mungkin kita boleh pergi tengok piramid kat Egypt kan. Okey, jadi itu sahaja. Okey, sekian, terima kasih. Okey, bye-bye. Selamat berhujung minggu. Okey, selamat berhujung minggu. Jaga diri, jaga SOP. Okey, insyaAllah nanti Cikgu Amar, nanti kita tengok cikgu-cikgu ni, dia datang sekolah, dia bawa tablet je. InsyaAllah. Kita nak macam tu. Baik, insyaAllah. Lepas tu balik rumah tak payah kelek buku, dah tanda. Aplikasi tolong tandakan. Okay. Sebab apa sekarang ni kita tengah mohon untuk Smart TV pada setiap sekolah. Tengoklah kalau berjaya, kita cuba nak doa lah kan. Kan cikgu mengadap handphone dia sampai tengok handphone tanda kerja murid. Ya. Itu yang kita berharap nanti. Okey, terima kasih Cikgu Amar, terima kasih semua. Terima kasih semua, terima kasih. Assalamualaikum.